Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada semua. Hari ini 2 tahun baru 2 hari bulan 1 2021. Hari yang ni lah kira program pertama EduSpace untuk program kita secara online ni Selamat bersua kembali bersama saya Ahmad Syian Fazli, jurulatih STEM EduSpace untuk sesi kerjaya dalam STEM. Bagi siapa yang baru menonton ataupun baru like kita punya page minggu ni, selamat datang. EduSpace ni sebenarnya dia penyedia perkhidmatan latihan untuk kanak-kanak sampailah dewasa. Program-program kami selalunya antara untuk STEM ataupun untuk dewasa ada program-program team building dan sebagainya, komunikasi. Untuk program senarai penuh program-program kami, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok ke laman web kami www.eduspace.com.my. Yang untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan semua, mungkin ada yang bersama-sama kita sebulan lepas kita ada 4 ahli panel yang sangat hebat kita jemput untuk memberi perkongsian untuk kita punya sesi FB Live. Sesi FB Live kita ada dua rancangan Yang pertamanya untuk hari bulan Disember hari itu sepenuhnya kita buat perkongsian dari guru ke guru. Dari mana kita panggil cikgu yang masih aktif ataupun bekas pensyarah ataupun trainer untuk memberi isu-isu pendidikan yang terkini ataupun kita nak berkongsi kan kaedah-kaedah pengajaran yang terbaru dalam dunia pendidikan. Siri FB Live EduSpace yang kedua pula yang hari ini kita ingin berkongsi iaitu siri kerjaya dalam STEM. Di mana kita panggil penggiat-penggiat industri, orang yang sedang berkhidmat dalam industri-industri, berceritakan ataupun exposekan mengenai kerjaya mereka. Ada macam-macam lah. Yang pertama kita ada panggil jurutera dalam bidang sains bahan. Kemudian yang keduanya kita ada jurutera yang menerbangkan drone. Drone. Yang ketiga kita ada saudara Akif, iaitu orang yang dalam sains sukan. Dan hari ini kita mempunyai tetamu khas untuk sesi kita punya FB Live yang terbaru untuk tahun 2021 ni. Bersama-sama saya Puan Nur Faizah binti Abdul Mumin, itu inilah perunding keselamatan makanan dan juga jurulatih pengendali kursus pengendali makanan. Dan juga alhamdulillah baru ni saya dapat tahu Puan telah mendapat sertifikasi untuk menjadi eksekutif halal. Betul ya Puan Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar? Ya Cik Syihan. Alhamdulillah sihat alhamdulillah. Ya, tahun baru ni semangat dia baru. Semangatnya baru. Jadi kawasan Puan macam mana situasi COVID-nya okey? Masih zon merah sama dengan ni, kita dah PKPP. Dah PKPP kalau samalah kan. Kalau di tempat saya memang dah habis lah kan, tapi masih lagi termasuk dalam zon merah. Ini masih berhati-hati jugalah sebab kawasan saya memang hampir dengan salah sebuah kluster lah di negeri Perak ni. Tapi alhamdulillah hari ni nampaknya single digit lah untuk kluster tu jadi tak adalah benda yang besar lah kita tengok. Jadi kita tanpa buang masa kita nak mula lah bercerita pasal kita punya sesi hari ni, iaitu kita nak bercerita pasal sains dan teknologi makanan kan. Jadi sebelum saya mulakan soalan kepada Puan ni, saya nak share kan ada satu berita yang saya jumpa ni. Ini berita ni tak adalah lama sangat mungkin orang ingat kot, dia dekat-dekat raya tahun lepas. Dia bercerita pasal apa? Kejadian mangsa puding buih meninggal. Ini cerita pasal ada cerita keracunan puding buih yang berlaku di Terengganu.
yang menyebabkan hampir lebih dari berpuluh-puluh orang mengalami keracunan makanan, dan juga apa kita mengucapkan takziah juga kerana melibatkan suatu orang kematian kan. Jadi inilah pentingnya bila kita nak tahu sains dan teknologi makanan ni kan, kita nak tahu kita punya makanan ni selamat ke tak ataupun semua kan. Mungkin Puan Nur Faizah boleh memulakan dulu, ceritakan, mungkin Puan boleh kenalkan diri dulu, ceritakan apa sebenarnya sains dan teknologi makanan ni. Silakan Puan. Okey, terima kasih banyak Encik Syahan. Okey, semua saya ucapkan dah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. So, saya pun ingin mengucapkanlah kepada pihak EduSpace Training and Events kerana sudi jemput saya untuk kita berkongsi ilmu. Walaupun tak banyak, kita boleh kongsi sikit sebab saya pun nak kata banyak pengalaman pun tak banyak sangat pengalaman lah. Tapi tak salah kan kita nak berkongsi ilmu, insyaAllah. Okay, so saya nak ucap dululah kepada semua ya. Okay, selamat tahun baru ya 2021. Semoga tahun ni kita lebih ya supaya kita menjadi manusia lah yang lebih berguna, lebih memberi manfaat kepada semua ya. Dan juga kita doakan jugalah supaya satu dunia lah, bukan setakat Malaysia je, hilang segala wabak penyakit ya, semoga InsyaAllah. Allah. Okey, so saya nak kenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, nama saya Nur Faizah binti Abdul Mukmin ataupun boleh panggil saya Puan Faizah ya. Tak kisahlah, tapi kalau untuk saya punya status sekarang ni untuk saya jadi tenaga pengajar, orang ramai yang panggil Cikgu Faizah. Ya. Saya nak saya beritahu sikitlah asal daripada mana. Saya daripada Ipoh, Perak. Dan sekarang ni saya berkhidmat secara freelance. Maksudnya saya memang tak bekerja dengan siapa-siapa lah ya, iaitu saya sebagai tenaga pengajar untuk khusus latihan pengenali makanan. Ya, okey. So nak bagi tahu latar belakang saya, pekerjaan saya sedikit ke macam mana Cik Syahan? Boleh, silakan. Boleh, okey. So untuk semua ya mesti cakap apa ni tenaga pengajar ni. Okey, saya sekarang ni saya lebih kepada memberi khusus wajib di mana untuk semua peniaga makanan lah, senang cerita. Ya, yang buat yang jual minuman ke, makanan ke, yang ada kedai makan, gerai tepi jalan mahupun ada kilang sendirilah. Ya, ada satu khusus wajib yang kita perlu ambil. Ya, itulah saya tenaga pengajar lah, saya bagi khusus, dapat sijil dan anda boleh bebaslah bekerja dekat berniaga di mana-mana. Okey, itu untuk sekarang ni lah. Okey, selain daripada tu saya pun merupakan apa kita panggil perunding untuk keselamatan dan kualiti makanan. Contohnya yang perunding tu macam saya bagi khidmat nasihat lah kepada peniaga-peniaga mahupun yang mempunyai kilang, macam mana nak set up dia punya kilang untuk ikut spek-spek yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan lah. Ya, okey, macam itulah. InsyaAllah. Jadi kita boleh nampak lah apa sebenarnya dia bukanlah setakat jadi kita menjadi perunding saja, tapi kita boleh mengajar sekali kalau kita dalam bidang ni kan. Jadi kalau mungkin saya punya demografi penonton ni ramai guru-guru ataupun ibu bapa, mungkin mereka nak tahu kalau kerja sebagai puan ni mungkin apa laluan pengajian yang puan ambil untuk menjadi perunding ni sebenarnya. Mungkin macam kursus apa di universiti. Okey, insyaAllah saya share. Okey, so untuk semua ya, makluman semua. Okey, saya dulu bekas pelajar lah ya, saya ambil jurusan dalam sains dan teknologi makanan. Saya belajar dekat UiTM Shah Alam lah ya. Okey, so saya nak beritahu sikit apa sains dan teknologi makanan ni. Memang betul-betul fokus dekat sains je ke, teknologi ke, ataupun masak-masak ke? Ramai ya. Ini saya nak share ni. Ramai salah anggap bila saya sebut je, oh saya sains makanan, saya teknologi makanan, oh masak-masak tu pula, chef lah nanti. Ya, buka kedai makan lah. Tak, tu salah. Ya, perspektif masyarakat kan memang salah faham lah tentang sains teknologi makanan ni. Okey. So sains dan teknologi makanan ni dia lebih kepada sains dan teknologi tu sendiri.
Ya, di mana keseluruhan dalam bidang ni kita boleh khususkan subjek teras, contohnya seperti kimia, ya, analisis makanan, keselamatan makanan tu sendiri, ya, mikrobiologi, kuman-kuman dalam makanan kita ada belajar, ya, kejuruteraan dan perprosesan makanan pun kita akan sentuh. Dia semua berkaitan dengan sains dan teknologi yang kita nampak sampailah kita nampak. Macam itulah, ya, dia lebih kepada itu sikit lah. Itu tentang sains dan teknologi makanan lah. Kita boleh nampak dia punya puan cerita pasal dalam kursus sains dan teknologi makanan ni, dia bukan nak kata ada satu bidang saja, mungkin ini untuk adik-adik lah, untuk adik-adik yang masih di bersekolah tu, kadang-kadang dia orang ambil subjek ni, dia orang suka mungkin contoh suka kimia saja. Kita tak suka biologi, ataupun dia suka biologi saja. Kita kata tak sukalah kimia. Tapi bila dia nak pergi semakin tinggi, pengajian makin tinggi, dia akan perasan sebenarnya di peringkat aplikasi dia bukan satu bidang je, semuanya bergabung. Kimia boleh bergabung dengan fizik boleh bergabung dengan biologi kan. Jadi itulah kita nak nampak interdisiplin tu kan. Betul tak Puan? Betul Cik Syahan. Okey, so saya nak beritahu sikit lah. Sebenarnya untuk macam sains teknologi makanan ni, dengan teknologi kan, mesti IT lah, apalah, kan, betul tak? Yeah. Tetapi khusus ni memang dia tekankan, maksudnya masa SPM lah, senang nak cerita kan, bagi adik-adik semua nampak. Lepasan SPM tu memang dia tekankan untuk subjek ni, untuk khusus latihan, untuk khusus sains dan teknologi makanan ni, dia lebih tekankan kepada kimia dan juga fizik. Ya. Masa dulu saya tak suka fizik ni dan benci sangat fizik ni. Tapi terpaksa ambil lah sebab aliran sains kan. Saya memang suka biologi dan juga kimia. Biologi lah paling suka. Macam biologi ni kita tahu subjek yang kita macam tak nampak, tapi bila kita dah mengkaji, bestnya, ada benda ni wujud kan. So tapi disebabkan saya ni, jenis saya minat sains, memang saya minat sains sangat-sangat daripada darjah 4 lagi ni. Ya, betul saya macam tu minat makan, tu rahsia dia kan. Saya macam teringin apa makanan ni macam ni boleh jadi macam ni. Kenapa kata makanan ni sihat, makanan ni tak sihat? Macam mana boleh makan ni tahan lama? Tu dia jadi sikit-sikit saya ingin nak belajar lebih. Sebab itulah saya terpaksalah ambil tekankan fizik itulah dalam subjek, dalam kursus saya ambil ni. Sebenarnya adik-adik semua, sebenarnya kita bertahulah kalau paksa susah kan kita nak belajar. Ya, sebenarnya minat. Ya, tapi minat tu boleh wujud. Kan? Kita mungkin pada awalnya kita kata tak minat lah benda ni, susah lah, apalah. Cuba kita try mendalami dulu. Bila kita dah mendalami, senangnya, seronoknya, macam tu. Ya, macam itulah saya cuba. Samalah juga saya pun tak suka sangat benda ni, tapi saya ingin. Kenapa benda ni susah? Takkan tak ada yang benda yang senang. Terus saya tengok macam ni senang. Macam itulah kan. Sebenarnya sains teknologi makanan ni tadi Encik Syahan kata pergi ke mana kan? Ya, betul. Pergi ke mana tu banyak ya. Macam masa saya ambil kursus dulu, walaupun dia punya major sains dan teknologi makanan, saya minor kepada Islamic food law. Undang-undang makanan dalam Islam lah. Dia ada dua. Untuk mengetahui adik-adik semua dan puan-puan, tuan-tuan semua, kita masa belajar dulu, tak silap saya lah, semua universiti pun ada dua minor ya, pengkhususan, iaitu satu food safety dan quality dan sains keselamatan dan kualiti makanan, dan juga satu lagi makanan dalam Islam lah. Gitu ya, dia ada dua. So saya ke arah yang inilah teringin. Sebab kita orang Islam teringin lah nak belajar tentang halal, makanan halal ni kan. Dia dua sama je. Tapi dulu masa zaman saya dulu, saya grad pun baru tahun 2012, masa zaman dulu memang kebanyakan yang berminat dalam industri makanan. Dia lebih kepada ambil FSQ tadi, food safety and quality.
Ya, sama je sebenarnya adik-adik, cuma dalam Islamik ni dia lebih kepada dia akan sentuh penyembelihan, kita akan belajar tentang makanan halal haram, ya, yang mana halal memang jelas, yang mana haram pun memang jelas, kita tahu kan. Lepas tu kita akan belajar syariah dalam makanan, fiqh makanan sebagainya lah. Tu lebih lagi lah, ya. So sebenarnya untuk kursus ni memang meluaslah adik-adik. Macam saya, dulu saya bagi pengalaman sikit lah supaya adik-adik nampak. Ya, sebelum saya sebagai freelance tenaga pengajar ni, saya memang pernah berkhidmat di dalam kerajaan lah, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia, dia itu bahagian kesihatan dan kualiti makanan. Jawatan yang saya pegang dulu adalah pegawai teknologi makanan. Kalau adik-adik nak tahu apa jawatan tu, yang adik-adik nampak, adalah adalah pegawai yang datang pergi premis, ambil markah, kan, cek sana, cek sini, dia ada bergabung. Kita ada pegawai teknologi makanan, ada inspektor kesihatan dan sebagainya. Yang itulah, ya, audit lah, kerja audit. Selain daripada tu, bidang ni juga bukan setakat tu je, dalam kerajaan juga kita ada makmal lah, ya, analisis, buat kajian makanan, kenapa makanan ni bahaya. Kita dapat laporan, makanan ni tak boleh diterima Malaysia. So bila kita buat kajian, terdapat bahaya dalam udang dan sebagainya, bahan kimia terlebih dalam udang dan sebagainya. Ya, kenapa makanan ni cepat basi? Kita buat kajian apa yang disebabkan. Semua itulah. Ya, itu yang menarik minat saya lagi sebenarnya. Kita mencari, mengkaji benda kita tak nampak. Lepas tu bukan setakat dalam kerajaan je, dalam swasta pun banyak sangat untuk khusus ni, sains dan teknologi makanan. Mungkin adik-adik minat dalam industri makanan, boleh jadi quality assurance, maksudnya menjaga kualiti makanan tu, ya, menjadi quality control, untuk kontrol line-line makanan tu supaya daripada awal sampai akhir selamat. Ya, mungkin adik juga kalau minat bahagian halal, jadi halal eksekutif, kan, tolong company, ataupun tak nak kerja dengan orang, buat bisnes sendiri, senang. Cipta satu makanan, viral, kan, macam kita yang wujudkan makanan tu berteknologi tinggi. Contohlah, macam tu, banyak. Jadi itu lagi dia, kita boleh nampak itu antara benda-benda yang common lah kalau dalam kerjaya sebagai dalam bidang sains dan teknologi makanan ni kan. Tapi mungkin antara penonton kita, kalau ada guru-guru dan ibu bapa ataupun siapa-siapa saja kalau ingin memberikan soalan kepada kita punya di panel Puan Faizah, boleh saja typekan dekat ruangan komen di bawah. InsyaAllah kita akan baca dekat hujung kita punya sesi ni nanti. Kita berbalik kepada soalan seterusnya untuk Puan Faizah. Dalam kita punya penonton untuk kerjaya dalam STEM ni, dia bercampur antara guru dan ibu bapa kan. Kadang-kadang diorang nak tahu juga cara-cara macam mana dia nak pancing, nak menarik minat budak-budak tu kan. Jadi soalan yang paling saya terfikir kan, apa yang benda yang rasa paling immediately, yang paling best sekali kerja sebagai macam kerja Puan ni? Puan boleh ceritakan sikit? Okey, macam kerja saya sekarang ni, nak kata dapat tarik orang awam tu mungkin tak nampak sangat lah, sebab dia lebih fokus kepada apa kita panggil, fokus kepada benda fakta kan. Fakta kan selalunya bosan kan. Tapi saya boleh share lah, saya boleh share saya punya pengalaman macam mana saya lagi mendalam. Sebab macam Cik Syihan kata, saya pilih bidang ni memang saya minat sains dan saya suka makan. Tu punya side ni lah. Kan, saya ingin mengkaji. Tetapi kenapa saya boleh teruskan saya punya pembelajaran tu jadi kerjaya? Kan, mesti ada sebab. So saya bermula, ya, adik-adik semua, tuan-tuan, perempuan semua, ya, ibu bapa. Okey, sebenarnya saya terjebak dalam semasa saya ni lah menjalani latihan industri. Kan, saya menjalani latihan industri dekat makmal kesihatan awam. Ya, dalam makmal tu memang kita akan ambil sampel makanan, kita buat spot check, kenapa ada aduan. So kalau benda tu selamat, so macam seronok tak kita dapat makanan pelbagai jenis dan di merata tempat. So kita akan mengkaji
benda tu, kalau benda tu okey semua, makanan tu rasanya pergi mana? Pergi ke perut lah kan. Kita Betul? makan kan. So maksudnya kita cari sebab kalau selamat semua kita ambil lah. Tu salah satunya lah. Lagi satu, masa saya belajar dulu juga, kenapa menarik minat saya, mungkin adik-adik pun sama. Kita bukan setakat belajar fakta je, bukan setakat belajar sains, teknologi, tetapi kita pun ada masuk dalam lab. Dalam makmal di mana kita buat produk kita sendiri. Kita cipta produk kita yang tak ada dekat pasaran. Itu seronok sebenarnya. Okay, maksudnya katalah sekarang ni banyak teknologi dah kan, macam-macam makanan viral dah ada. Zaman saya dulu mungkin macam contoh kita tak ada pun dengar apa contoh tempe goreng dan juga ikan bilis lah kan, sambal tempe goreng dan ikan bilis di dalam makanan dalam tin. Tak ada kan dulu. So kita wujudkan makanan macam tu sebab kita akan cari apa benda yang senang, apa benda yang orang awam akan suka dan benda tu akan memudahkan kita. So kita akan ciptalah, okay, so ramai yang suka cepat sekarang ni. Yang ada depan mata, 5 minit dah siap makan. So kita ciptalah satu produk yang ramai orang suka, buat dalam produk dalam tin. So produk dalam tin tu kita tahu, memang teknologi tinggi di mana makanan tu tahan lama, shelf life dia panjang, daya tahan makanan tu panjang. So kita ciptalah teknologi tu. Kita akan belajar lah macam mana nak jadikan makanan dalam tin tu memang tahan lama, apa dia punya step-step nak pastikan makanan tu memang tahan lama sebagainya. Lepas tu kita pun akan belajar, contohlah zaman dulu cara nak keringkan kerepek pisang, jemur je dekat luar, betul tak? Kan Cik Syihan kan, jemur tengok hari ni tak kering lagi, esok sambung, esok sampailah seminggu. Sebab tu kita masa belajar tu kita ada guna teknologi. Dalam tempoh sehari dah kering sepenuhnya. Macam itulah, benda tu yang menarik minat. Adik-adik, mungkin adik-adik yang mana minat sains sebenarnya macam terlampau fokus. Alah nanti kerja ni, ambil yang ni, kerja ni je lah. Kalau tak ada kerja, jadi cikgu lah. Tak nak lah jadi cikgu. Contoh kan, contoh. Sebenarnya kita meluas. Sebenarnya sains makanan ni pun ramai yang tak faham juga. Kan betul tak Cik Syihan kan? Sebenarnya untuk peniaga pun boleh juga kalau diorang ada pengetahuan dalam sains makanan. Contohnya saya ada nampak sekarang tengah timbul komuniti-komuniti yang minat kopi. Dia orang suka cari kopi daripada tempat-tempat di Amerika Latin contohnya. Kemudian cara dia orang describe flavor profile kopi tu memang sangat saintifik je. Dia ada nati lah semua. Lepas tu dia ceritalah bila kita nak roast biji kopi ni dia tak boleh lama sangat sebab ada saya rasa Cik Syihan. Sudah maaf Cik Syihan, saya tak dengar suara Cik Syihan. Tadi saya bercerita mengenai boleh dengar? Sekarang dengar dah. Tadi saya bercerita mengenai saudagar kopi kan. Sekarang ni kita dah nampak Malaysia dah mula ada kopi culture. Selama ni macam kita tengok di Amerika dah ada Starbucks, ataupun di Australia dia ada coffee culture dia sendiri. Indonesia pun sama, coffee culture dia pun boleh tahan juga. Kita tengok ada barista semua. Jadi ada satu sebab saya suka tengok cerita agrotech. Macam orang lama tengok RTM kan. Walaupun muda tapi tengok rancangan orang lama. Jadi agrotech ni tak ada masalah. Dia expose kan ada satu episod tu mengenai coffee culture kat Malaysia. Jadi ada rakyat Malaysia yang membeli kopi daripada Amerika Latin, daripada Vietnam contohnya. Kemudian dia roast kopi tu, dia describe flavor profile, kata kita nak roast kopi ni kita tak boleh lama sebab nanti ada chemical ni akan berubah. Jadi saya rasa untuk peniaga, orang yang ingin berinovasi dalam makanan yang baru pun boleh kata please ambil jurusan sains dan teknologi makanan. Even saya dapat tahu chef terkenal Jamie Oliver pun ada ambil kursus yang lebih kurang sama. Dia ambil diploma selepas dia menjadi chef untuk memahami
untuk enhance dia punya kualiti makanan di restoran dan sebagainya. Jadi dia bukan terhad pada ni sajalah kita nak memastikan kualiti makanan. Betul Puan Faizah? Betul, betul sangat. Betul, Cik Syahan ya. Betul. Sebenarnya untuk yang sains teknologi makanan ni sebenarnya dia akan mengeluarkan kreativiti kita, inovatif kita. Sebenarnya kita akan berfikir macam mana nak pastikan makanan ni kualiti je bertambah kan, gabung dengan apa jadi macam tu. Kita pun kena tahu makanan ni dia ada dia punya sifat kan, sifat yang mana kita tak boleh bagi dia terlampau panas lama. Macam itulah kita kena belajar benda tu. Kan. Macam Cik Syahan itu tadi lah. Betul. Dalam penerangan Puan tadi juga, Puan ada cerita kan salah satu cabang yang saya nampak baru lah untuk diterokai dalam sains dan teknologi makanan ni ialah untuk menjadi halal eksekutif. Kita mendapat tahu dekat korporat ni memang diorang diwajibkan ambil halal eksekutif untuk mengeluarkan produk-produk yang berasaskan halal tu. Mungkin orang luar tak berapa tahu apa tugas halal eksekutif ni. Boleh Puan ceritakan sikit? Okey, insyaAllah. Okey okay, semua. Memang kita Malaysia dah lama dah sebenarnya kita memang JAKIM pun diiktiraf dunia, logo halal JAKIM tu. Tetapi kita sebenarnya mungkin start 2021 kita memang nak seragamkan. Memang ada company yang ada halal, ada yang tak ada halal tapi kita nak seragamkan walaupun ada halal, ada satu sistem jaminan. Macam contoh tadi saya sebut pasal food safety and quality, iaitu keselamatan dan kualiti makanan. Okey, ni kita ada keselamatan dan kualiti makanan dalam konsep halal, Toyiban tu. So kita kena ada bangunkan nama dia punya kita panggil kita panggil HAS, Halal Assurance System. Kita yang bangunkan tadi itulah. Okay, so kalau kita nak wujudkan halal assurance system tu diwajibkan sebenarnya ada halal eksekutif di dalam syarikat industri makanan itulah. Sebab tu sekarang ni meluas sedikit lah ramai yang buka mata, maksudnya penting benda ni. Sebab kita tak nak setakat ada logo halal, kata makanan kita halal tapi kita tak praktis dia. Tu sebenarnya. Ini yang nama yang praktis yang saya sebut tadi, khas tadi tu, halal assurance system tu menunjukkan, membuktikan yang kita punya company, kita punya makanan ada sistem. Sistem tu maksudnya yang bertulis, yang ada bukti lah. So halal eksekutif ni memang individu, Muslim terutamanya, memang wajib Muslim yang akan bertanggungjawab lah sepenuhnya untuk membangunkan khas ni dalam syarikat. Tu dia punya kerjaya lah, maksudnya dia punya tugas lah. Kita boleh nampak banyak baru-baru kerja dia saya nak huraikan nanti. Kan, nanti saya huraikan skop kerja yang halal eksekutif ni panjang pula kan. Tapi senang cerita, senang nak faham, dia yang membangunkan sistem halal assurance system ni. Dia akan mewujudkan dia punya setiap lain makanan tu macam mana nak pastikan penerimaan bahan mentah tu daripada sumber halal. Macam mana nak cara nak pastikan halal, kena semua tu lah, kena ada bukti lah semuanya. So sekarang pun memang halal ni memang hot button issue sekarang ni kan, sebab betul. Laporan oleh Sinar Harian dan Berita Harian baru-baru ni yang membongkar pasal halal tu kan. Jadi kita bukan nak cerita yang kes tu lah kita cuba elakkan untuk ceritakan benda-benda yang belum ada bukti fakta keluar ke orang awam lagi untuk mengelakkan spekulasi. Jadi kita cerita dan apa kita tahu je lah. Mungkin kita cek dulu komen ada apa-apa soalan ke. Okey, tak ada soalan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan mengenai sains dan teknologi makanan, insya-Allah boleh bertanyakan kita punya ahli panel. Type saja soalan tuan-tuan dan puan-puan di ruangan chat di bawah, insya-Allah kita akan baca di hujung rancangan nanti. Ada rancangan pula kan. Jadi berbalik kepada kita punya sains dan teknologi makanan tu, masa
Puan ceritakan sains dan teknologi makanan ni sebenarnya ada gabungan antara kimia dan fizik dalamnya kan. Boleh Puan ceritakan sikit apa yang fiziknya dalam teknologi makanan ni? Mungkin orang tak Ah, dapat bayangkan. Okey. Okey, so contohlah saya bagi. Macam mana cara kita nak pastikan kita punya makanan, katalah makanan sejuk beku. Kan? Ya. So makanan sejuk beku kita tahulah kita kena simpan dekat dalam ruangan sejuk beku lah, freezer. Aha. So macam mana kita nak pastikan, kita kena tahulah okey kita punya freezer tu berfungsi dengan baik ke tak, kita nak setting. So menggunakan teknologi lah contohnya kan. Nak setting dia punya temperature, dia punya suhu tu menyebabkan makanan kita pada waktu tersebut dah fully beku contohnya. Ataupun kita nak pastikan susu tepung macam mana betul-betul jadi sebuk yang sehari tu kita nak guna menggunakan peralatan ataupun mesin apa. So kita akan belajarlah okey mesin untuk menjadikan air menjadi sebuk macam tu dalam tempoh masa sekejap kita gunakan macam apa dia cabinet dryer contohnya kan. Tapi cabinet dryer tu macam mana kita nak set up dia, mesti kita belajar tentang teknologi, tentang fizik, hukum-hukum teknologi semua tu kan. Contohnya lah ataupun saya bagi contoh lagi apa lagi? Contohnya macam saya sebut tadi lah kerepek pisang. Selama ni kita jemur tradisional dekat cahaya matahari. Lepas tu kita nak guna mesin, kita nak pastikan mesin apa yang kita sesuai untuk produk macam ni yang mempunyai starch yang tinggi, kanji yang tinggi, mesin apa, macam mana kiranya kan, yang mana betul-betul ada gula yang tinggi makanan tu, macam mana nak pastikan dia kering dan juga tak melekit. Kita ada belajar lah semua tu. Tu tentang fizik tu, hukum-hukum fizik tu kan. Macam biologi, kimia tadi, macam mana contohnya kita nak pastikan makanan tu tahan lama. Maksudnya saya bagi contoh lah yang kita belajar dulu, kita terapkan dalam kita punya kehidupan semasa. Ya. Okey, so contohnya kita belajar dulu bahan kimia ni dia boleh letak kat makanan. So apa fungsi dia? Contohlah saya ambil kat sini citric acid lah contoh. Ya, bahan pengawet yang boleh bagi katalah saya ambil dekat sini kek. Kita tahu kek tak tahan lama, roti tak tahan lama kalau tanpa pengawet. Kan kalau kita letak pengawet dalam roti, dalam makanan mungkin boleh tahan 2 minggu, mungkin boleh tahan lebih daripada seminggu dan sebagainya. Itu dari segi bahan kimia. Biologi pun ada sebenarnya. Ya, kuman, tentang kuman. Siapa nampak kuman? Tak nampak kan? Tapi kita boleh jumpa, kita boleh cari. Betul tak? Kita boleh belajar lah tentang contohlah macam sekarang ni pun saya punya kerjaya, skop kerjaya saya memang bagi tahu, bagi ceramah lah kita panggil kan. Ceramah tentang kualiti makanan, keselamatan kualiti makanan kepada peniaga, kepada pengendali makanan tu sendiri. Tak kisahlah dia bos ke, dia pekerja ke. So basic lah saya bagi dekat orang. Sebenarnya saya akan terangkan lah daripada awal sampai akhir. Ya, daripada kita panggil from farm to plate, tanggungjawab sebagai penerima makanan. Daripada mentah lagi, daripada ladang lagi sampailah ke pinggan customer. Kan, betul tak? So kita daripada awal sampai akhir tu kita akan guna biologi dekat situ, kita akan guna kimia dekat situ, kita guna fizikal dekat situ. Sebenarnya macam saya sebut pada awal tadi, khusus yang saya ambil ni memang fizik kimia diterapkan. Maksudnya kalau student tu ada fizik kimia, okey boleh masuk, layak lah maksudnya. Tapi bukan biologi tak penting, penting. Ya. Cuma syarat wajib je lah. Ya, okey macam saya sebut tadi, bila saya bagi bagi khusus kepada pengenali makanan ni, saya akan sentuh pasal biologi, kimia, fizikal. Sebab bahaya dalam makanan pun ada 3 kategori ni. Okay, Cik Syihan, saya boleh bagi soalan ke? Siapa dapat jawab nanti dia komen lah kan, betul tak? Boleh kalau lagi soalan, kalau ada macam sedikit quiz ke, menarik juga bagi interaktif kan. Sebab saya pun rasa itulah, kalau saya boleh lah, kalau diorang boleh tinggal diorang punya alamat ke apa personal kat saya, saya boleh bagi cenderahati kat diorang tahun 2021. Boleh juga. Barulah menarik sikit. Jadi insyaAllah ada soalan ni Puan.
Okey, ada soalannya. Ya, okey, saya nak tanya. Sebenarnya makanan kita ni ada bahaya dia. Sebenarnya sekeliling kita semua ada bahaya. Betul tak, Cik Syihhan? Ya. Betul. Okey, makanan kita pun ada bahaya. So saya nak anda semua, sebenarnya ada 4, saya nak 3 je basic. Apakah 3 bahaya terhadap makanan? Bahaya ya, bahaya terhadap makanan ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil food hazard. Bahaya terhadap makanan. Okey, so soalan saya. Kita buka sampai hujung rancangan boleh ke Puan? Boleh. Kalau tuan-tuan dan perempuan semua yang tengok ataupun berlalu pergi, kita ada sedikit kuis daripada Puan Nur Faizah. Jadi soalannya, senaraikan 3 jenis hazard dalam makanan kan. Hazard tu pencemar lah ya. Kalau dalam bahasa Malaysianya, pencemaran, ya betul. 3 pencemar dalam kita punya makanan. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh tinggalkan jawapan di ruangan komen. InsyaAllah nanti kita akan pilih pemenang-pemenang Matuh akan memenangi kalender mini tahun 21 comel berbentuk chibi. Boleh tunjukkan sekali. Ada saya dekat situ. Dalam bentuk anime. Dalam bentuk anime. Okay, kita buka sampai ke hujung rancangan. Sementara kita menantikan kalau ada jawapan-jawapan ataupun soalan-soalan daripada kita punya penonton, mungkin saya teringat satu benda ni lah sebab saya duduk di sekitar Gunung Rapat di Ipoh ni. Kalau kita tengok di Gunung Rapat ni, lepas sehari ke sehari makin banyak peniaga-peniaga makanan di tepi jalan. Mula-mulanya asalnya ada orang jual burger. Lepas tu sebelah tu ada pula orang jual kondok Korea. Lepas tu muncul pula tumbuh satu lagi orang jual jagung rebus. Kemudian baru ni pula saya ada nampak orang menjual sushi. Jadi apa yang menarik cerita pasal orang menjual sushi ni, dia menjual sushi selalunya kalau kita pergi kedai sushi dekat Aeon contohnya ataupun Sushi King, dia ada refrigerator. Tapi orang yang menjual sushi dekat kawasan rumah saya ni, dia ada tray biasa je, tray roti tu. Kemudian sambil dia menjual tu, dia punya dia tersisip sekali dekat dia punya jari tu sebatang rokok. Sambil memang dia punya depan dia tu tray sushi tu, sambil tu ada menghisap rokok sekali kan yang masih menyala. Dia mungkin Puan ada tak pengalaman pergi mengikut misi, bukanlah kalau polis adalah serbuan kan. Kalau dalam perkhidmatan kesihatan ada ke serbuan ke premis itu? Boleh Puan ceritakan sikit? Okey, insyaAllah. Okey, Cik Syihhan, saya nak beritahu kepada semua lah. Macam saya tadi, saya pengalaman dengan bahagian Keselamatan Kualiti Makanan sebagai PTM, Pegawai Teknologi Makanan. Di mana pegawai teknologi makanan ni dia ada banyak, ada yang bahagian education, kan, ada educate orang awam, ada yang bahagian audit, ada yang bahagian penguatkuasa. Okey, dia ada beza kat situ. Bukan semua penguatkuasa. Kalau nampak je ni penguatkuasa ni, ni nak cari salah. Bukan. Selalu saya dengar macam tu lah. Ya, selalunya macam saya lebih pada educate pada orang awam lah ataupun peniaga-peniaga ni. Ya, kita datang, kita bagi tahu, okey ni salah, apa yang betul kita bagi tahu. Ya, audit pun macam tu. Kita audit tetapi ya, kita dah bagi tahu dah ni. Kan kita semua pengendali makanan, semua peniaga dah tahu dah ni. Tu datanglah penguatkuasa. So maksudnya Cik Syihhan tanya tadi pengalaman jumpa orang macam tu, setakat ni saya jumpa ada yang macam-macam perangai ada. Ya, so maksudnya tapi saya tak ada kuasa untuk terus saman ke apa. Kan kita tegur, biasalah kan kita ada amaran pertama, ada amaran kedua. So penguatkuasa ni datang, masa tu sebuan berlaku. Ya, so memang soalan Cik Syihhan tadi pengalaman tu kan, pengalaman ada lah. Ya, bila dah sebuan, tu lah ada compound. Sebab mereka dah tahu, bukan first time dia orang tahu. Ya, compound ni akan dilaksanakan bila kita dah bagi tahu.
Bukan tiba-tiba orang tu baru nak buka tapak tak tahu apa-apa, terus render, tak. Untuk bahagian kesihatan kualiti makanan ni lah. Macam-macam lah Encik Jihan, bukan setakat merokok menyala je. Macam-macam ada yang ada yang tak nak pakai apron, ada yang tak pakai topi, ada yang pakai seluar pendek, ada. Sebenarnya benda ni kita panggil tanggungjawab sendirilah kan. Sebenarnya saya boleh katakan sebenarnya peniaga-peniaga ni ada rasa tanggungjawab untuk bagi makanan kepada orang. Tu je sebenarnya. Betul. Kan kita fikir je kita pun akan makan juga dekat luar. Bayangkan kalau orang tu buat macam tu kat kita rasa apa? Betul. Sebenarnya kesedaran sendirilah, tu je saya nak cakap. Jangan fikir compound, buat salah compound, jangan. Sebenarnya tanggungjawab sendiri je, tu je. Kan? Betul, bila kita sebenarnya dia bukanlah tanggungjawab juga kalau kita fikirkan dari sudut agama pun. Sudut agama tu. Betapa ikhlasnya kita memberi makan tu sebab kita menyediakan makanan tu pun dah satu, dia macam kira ibadah. Satu perkara yang baik lah kan. Tapi bila kita buat benda tu halal balai mungkin tapi saya mungkin tak salahkan 100%, mungkin dia secara tidak sedar ataupun kurang arif dalam bidang tu, secara tak sedar dia buat benda tu lah. Tapi seronok juga kadang-kadang tengok cerita 999 di TV3, dia pergi serbu gerai-gerai roti canai di Pulau Pinang yang kalau tengok sendiri pun ngeri juga. Jadi pengalaman yang menarik juga. Jadi insyaAllah bagi kita tengok kalau ada soalan-soalan daripada tuan-tuan dan perempuan boleh sharekan dekat ruangan komen. Kita ada pernyataan pertama daripada kita punya ni Encik Haziq Raznin. Dia menjawab 3 pencemar yang untuk pencemar makanan. Dia kata yang pertama bakteria jahat, nombor 2 suhu, nombor 3 bahan kimia berbahaya. Okay, kita tunggu dulu untuk Puan Faizah, kita tunggu dulu adakah jawapannya betul atau tak. Kita buka lagi soalan ni. Kalau ada tuan-tuan dan perempuan yang baru je join, kita ada soalan daripada kita punya tetamu, kalau jawab akan memenangi kalender 2021. Soalan ni ialah apakah 3 pencemar dalam makanan, 3 types of hazard, 3 types of food hazard. Jadi boleh senaraikan, nanti kita akan tengok jawapan yang ada di hujung rancangan. Baik, kita dah tiba ke kita punya part kedua, kita punya sesi kerjaya dalam STEM ni. Kita pun tinggal ada 15 minit lagi lebih kurang. Mungkin di hujungnya kita boleh nampak Puan banyak terlibat dalam part pendidikan. Kita nak membagi awareness kepada orang macam mana nak mengendalikan makanan dengan betul kan. Mungkin saya pun sebenarnya tahun 2020 ni saya baru je tahu mengenai wujudnya program kursus pengendali makanan ni. Selama ni ada je kawan-kawan yang kerja di KFC kata aku kena pi kursus dululah, aku kena pi inject dululah. Kata okey, kursus, ingatkan kursus macam teknik menggoreng ayam KFC ke apa kan, tapi dia pun baru tahu ada kursus pengendali makanan tu. Mungkin Puan boleh ceritakan sikit kan kursus pengendali makanan ni apa dia dan apa perkara dia punya gist dia lah, dia punya poin-poin penting dalam kursus ni. Silakan Puan. Okey, terima kasih Encik Syahan. Okey, betul Encik Syahan, bukan setakat Encik Syahan je rasa macam tu. Ramai cakap, nanti nak belajar cara buat keropok lekor ke? Macam saya berniaga keropok lekor, macam tu kan. Sebenarnya adik-adik, tuan-tuan perempuan semua, sebenarnya kursus ni sebenarnya dah lama dah. Okey, saya bagi contoh lah. Under Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada Akta Makanan. Okey, nampak Akta Makanan 1983. Okey, di mana itu sebagai rujukan lah kita panggil akta kan. Okey, di mana untuk khusus latihan pengendali makanan ni kepada peniaga dah diwajibkan daripada 2009. Maksudnya kita dah 13 tahun, betul tak? Betul lah kan? Kita dah 13 tahun dah sebenarnya. So kalau siapa yang peniaga yang tak tahu tu saja tak tahu ke, saya pun tak pastilah. So saya anggap mereka
tak terdedah lah dengan benda ni, tapi dah lama dah wajib. So di mana kursus latihan pengendali makanan ni kita berdasarkan Akta Makanan 1983 dan juga peraturan kebersihan makanan 2009. Okey, di dalam tu kita daripada awal lah macam saya sebut tadi, daripada ladang sampailah ke pinggan customer, ke pembungkusan. Kita akan beritahu lah. Okey, so tanggungjawab pengendali makanan ni bukan setakat, okey, kita ada dua. Satu, resepi, formulation makanan anda, itu kita tak ada kena-mengena dengan ni lah. Satu lagi, tuan-tuan perempuan kena pastikan makanan yang dijual tu selamat, bersih, apa lagi? Kalau kita Islam, baiklah, halal dan baiklah, toyib. Toyib tu okey, untuk halal dan toyiban tu sebenarnya toyib tu kita tak kisahlah. Kita sebenarnya kita kena praktis baik tu. Walaupun makanan tu halal, kalau kita tak amalkan baik ataupun bersih tu takkan jadi halal juga. Sebenarnya tak juga dia memudaratkan kesihatan kita. So kita nak praktiskan kepada peniaga ni buat dua-dua tu. Yang toyib tu penting. Selamat, bersih tu. So kita akan terapkan lah daripada bahan mentah kan. Bahan mentah tu macam mana nak pastikan pemilihan pembelian bahan mentah tu dalam keadaan betul. Bahan mentah tu masih okey. Tengok kalau dah benda tu proses, tengok dia punya expiry date. Tu kita kena praktis. Kadang-kadang kita terlepas pandang Cik Syahan. Kan kita dah biasa dah ni. Okey lah, selalunya peniaga ni satu je. Dia beli barang, dia perkara pertama dia tengok apa? Harga dulu. Betul tak? Dia betul. So betul tak salah. Yang kita tak salah pun nak compare harga. Tapi jangan lupa kualiti makanan tu pun tengok jugalah. Kemudian kita dah tengok bahan mentah, cara proses kita pula. Tadi adik Haziq kita beritahu suhu. Dia ada sebut suhu tu. Betul. Masa pemprosesan kita kena tengok semua segi. Suhu betul, cara sedia macam mana, cara masak macam mana, masa tu penting. Kita boleh ke biar lama makanan tu, dah masak tu apa tindakan kita. Ini dah terjadi pada kes yang dekat Terengganu tu. Ada seorang meninggal, kan. Dah ada pemprosesan tu, adik-adik dan tuan-tuan puan-puan semua, dah pemprosesan tu mungkin kita nak serve terus, nak hidang. Kalau restoran lah. So kalau kita nak hidang tu, macam mana kita nak hidang? Guna pinggan apa ke, peralatan apa ke dan sebagainya. Lepas tu bungkus, kalau yang tak hidangkan bungkus. Bungkus tu kita tahulah packaging apa kita guna, ada tak letak chef life dan hantar. Hantar pun sama lah sampai ke akhir ni. Kena jaga. Tu yang saya akan terapkan dalam kursus latihan pandai makanan tu. Cara-cara semua. Tu basic je, tapi nak mendalam katalah, puan, saya nak tahulah pengawet apa yang boleh ya puan. Itu je kategori lain. Kan ada yang tanya Cik Syahan. Tu kita buka lah sesi lain pula. Sesi share ilmu untuk pengawet pula. Ada kan. So, Cik Syahan boleh tak saya share pasal yang puding buih tu sikit? Boleh silakan. Boleh sebab benda ni waktu kan ada masa lagi kan. Sebab kenapa saya nak share benda ni, sebab waktu yang kes tu berlaku kita pun sibuk pasal COVID-19. Kan ada kes kematian COVID-19, tetapi tiba-tiba ada orang meninggal sebab makanan ni. Okay, so sebenarnya sebagai pengendali, satu je saya nak nasihatkan. Anda sebagai pengendali makanan yang peniaga makanan ni, walaupun saya tahu tadi kita kerjaya dalam STEM kan. Sebenarnya yang pengendali makanan tu adalah satu kerjaya lah untuk sains teknologi makanan. Mungkin anda nak ciptakan makanan yang lain daripada lain, yang ada teknologi yang tahan lama, tapi satu je. Untuk kita berniaga makanan ni, kita kena tahu apa makanan kita jual dan apa risiko dia. Tu je yang wajib tahu dulu. Tuan-tuan, perempuan, adik-adik semua yang mana nak buat bisnes, adik tahu tu dulu. Lepas tu baru cari maklumat. Apa tindakan aku kalau nak berniaga? Tengoklah website. Kena daftar kursus latihan pengendali makanan. Kena ambil suntikan anti-typhoid. Kena daftar perniagaan SSM dan sebagainya. Tu baru tindakan kita. Kita nak berjaya kan? Kita kena cari maklumat lah. Itulah yang pasal kes keracunan makanan yang berlaku pada puding buih tu. Kes dia masa tu semua nak berniaga. Kan sebab nak cari duit lah kan, duit poket sebab ramai kehilangan kerja. Tapi salahnya sebab kita tahu dah makanan tu viral, buat banyak. Puncanya daripada telur lah sebenarnya Cik Syahan. Pembuatan buih, pembuatan telur buih tu, puding buih tu daripada telur putih yang tak masak.
So Ya. bila tak masak, kita pula biarkan dekat meja nak bekukan tu, bayangkan ya bakteria kuman yang ada kat telur tu dah hidup, membiak banyak. Yang makan pula, lagi satu ya, adik-adik semua kalau adik-adik nak berniaga, adik-adik kena tahu makanan tu risiko dia apa. Dan adik-adik kena tahu, customer yang beli tu kita tak tahu dia punya status kesihatan. Oh, sihat ke tak? Ya, dia golongan yang berisiko tinggi ke tak? Contoh golongan risiko tinggi tu kanak-kanak, keluarga emas. So golongan-golongan ni tercepatlah terkena. Kan? Macam itulah contohnya. Sebab yang meninggal dunia tu baru umur 25 tahun. Betul tak? So dia tak dapat tahan. Perempuan yang meninggal dunia tu. So maksudnya yang kes tu hampir 100 ataupun 100 lebih lah yang masuk ward yang terkena keracunan makanan. Tetapi yang seorang meninggal. So maksudnya daya tahan badan dia tak mampu nak lawan. Ada kuman bahaya kat situ. Jadi saya pun sebenarnya dalam tempoh PKP ni saya pun salah seorang peserta kursus pengendali makanan sebab saya berjaya untuk masuk program kursus pengendali makanan secara online. Jadi bila saya join, walaupun kursus yang sangat komprehensif yang 3 jam, alhamdulillah dapat trainer yang very thorough. Dia daripada A sampai Z lah dia ceritakan, dia tak ada skip-skip apa. Baru saya tahu banyak perkara-perkara yang ngeri kita buat dekat dapur sebenarnya dan berpotensi untuk meracuni ahli keluarga kita kan. Jadi saya rasa kursus pengendali makanan ni bukan saja peniaga-peniaga pun kena, orang yang buka kedai runcit betul ada bahagian segar contohnya, ataupun orang kalau saya sebagai sendiri yang masak-masak kat rumah pun rasa patutnya tak boleh buat benda ni, ataupun penghantar makanan contohnya kata tak boleh buat macam ni kan. Mungkin puan dalam kita punya masa yang singkat ni puan boleh ceritakan top 3 lah kesalahan ngeri yang selalu orang buat dalam pengendalian makanan masa menyediakan makanan. Yang mungkin ada top kita share apa kan yang paling ngeri lah. Paling ngeri. Okey, kalau paling ngeri keadaan premis lah. Ya, perkara yang memang saya menyebabkan, betul ni Cik Syihan, saya kongsi ni menyebabkan saya takut nak makan kat luar dah. Walaupun tak ada masa nak masak, saya sanggup makan benda yang ni lah, simple-simple untuk alih perut kan. Sebab perkara pertama kotor, premis tu kotor. Ya. Okey, maksudnya kotor lah ya. Maksudnya toilet kandas berhadapan dengan dapur terbuka macam tu. Itu satu. Yang kedua, pengendali makanan tu sendirilah. Ya, pegang dengan tangan. Benda tu dah masak, dia ambil dengan tangan. Kita tak tahu walaupun tangan tu bersih ke tak. Sebab apa? Saya dah pernah nampak pekerja tu, dia pegang muka dia garu sana garu sini, lepas tu pegang makanan. Itu perkara ngeri lah, saya nak share lah. Okey, yang ketiga dia punya ni lah, dia punya pengawet terlampau banyak. Yang tu kita tak nampak kan Cik Syihan? Sebabkan saya pergi audit, saya tahu, so saya ada pengalaman lah. So saya nak bagi tahu kepada semualah, tak kisahlah siapa-siapa nak berniaga ke, nak masak sendiri ke, jangan sesuka hati letak pengawet tu banyak, nak tahan lama ni. Dia tak nak bagi roti berkulit nak sebulan tahan ni. Ada tunggang semua pengawet ada. Tak boleh lah macam tu, bahaya. Ya, bahaya tu kita tak nampak. Ini saya dah bagi hint dah ni, bahaya makanan tadi. Bahaya tu kita tak nampak, ingat. Ya, dia akan efek kesihatan kita lah. Itulah 3 yang saya nak share lah kepada Cik Syihan. Itu sebenarnya satu lagi Cik Syihan. Ya, silakan. Sorry. Untuk yang kursus latihan main makanan tadi, sebenarnya walaupun diwajibkan untuk, maksudnya syarat wajib lah untuk berniaga ada sijil kursus latihan main makanan tu. Tetapi saya nak bagi tahu pada semua adik-adik ya, tak salah pun, boleh je masih belajar, masih sekolah nak join kursus ni. Ya, sebab kursus ni sebenarnya dia basic, bukan untuk peniaga je, memang dia untuk jelaskan kepada semua. Kita nak masak kat rumah pun kita kena pastikan makanan kita selamat jugalah kan kepada ahli keluarga. Ya, dan tu kan Cik Syihan, saya pun ada pengalaman lah masa saya attach dengan bahagian kerajaan dulu, Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya pun biasalah juga pergi turun ke sekolah-sekolah ya, untuk program kepada kanak-kanak, kepada pelajar untuk isu keselamatan kualiti makanan ni.
Oh, itu sangat menarik lah apa program-program ni. Memang kalau saya ada anak-anak buah lah ataupun saya ada anak-anak, nanti memang saya wajibkan mereka untuk ambil kursus ni, sebab nak InsyaAllah. kata dia bukan memerlukan apa biologi tahap tinggi semua, dia semua yang simple-simple. Mungkin orang kata common sense, tapi kalau kita tak bagi tahu, orang mungkin tak tahu kan. Contohnya macam salah satu benda saya tengok paling common, peniaga mungkin kuih-kuih lah kan, dia letak kuih tu dalam plastik kecil, contohnya dalam bungkusan bertiga-tiga, lepas tu dia stapler. Sebenarnya stapler tu tak boleh sebab salah satu apa hazard lah ya. Betul, ada bagi hint dah dekat situ. Satu hazard dalam makanan. Yang keduanya ialah saya baru sedar kepentingan pemakaian apron. Mungkin selama ni kita assume pakaian kita bersih semua. Kenapa nak pakai apron? Bila trainer jurulatih pengenali makanan tu tanya kan, kita baru fikir, kenapa kita nak pakai apron? Kita tak nak pakaian kita kotor ke? Tak, sebenarnya pakaian kita kotor. Kita tak nak kotor tu masuk dalam kita punya makanan kan. Jadi lalu kita terbalik kan Cik Syirhan? Betul. Lalu pemikiran kita terbalik. Betul. Ataupun macam masa tengah berniaga tu, pegang-pegang makanan tu pegang duit. Contohnya kan. Itu pun dia ada cara yang betul kita nak mengendali duit tu, sebab duit tu dah banyak kali bertukar-tukar tangan kan. Hati-hatilah tuan-tuan dan perempuan semua. Jadi kita pun berbaki beberapa minit lagi, mungkin Puan Faizah mungkin ada nak promosikan ataupun ada program-program yang ingin jalankan, silakan Puan. Okey, insyaAllah. Okey, semua sedia maklum lah, saya merupakan tenaga pengajar untuk kursus latihan pengenali makanan. Ya, okey. Selain daripada, so maksudnya macam saya sebut tadi lah, kepada peniaga yang masih belum ada kursus, ya, yang bakal jadi peniaga makanan juga, yang belum ada kursus dan tak tahu cari mana, boleh kontak saya lah. Ya, mungkin nanti macam mana Cik Syirhan nak bagi saya punya kontak number tu? Saya boleh boleh juga nanti kita letakkan di bahagian komen ke untuk rujukan orang masa depan. Okey, selain pada tu, khusus saya juga merupakan perunding untuk macam mana-mana premis yang ingin jadikan saya konsultan mereka untuk wujudkan sistem keselamatan kualiti makan dalam diorang punya premis, ya, ataupun halal, insyaAllah. Saya pun dah dapat kualifikasi ni, ya, untuk set up diorang punya ni dan sebagainya. Tak kisahlah gerai dan sebagainya, boleh je kontak saya. Ataupun nak apa-apa ilmu berkaitan food safety, boleh je. Ya, saya pun ada buat kita panggil sharing, ya, mini sharing lah. Saya akan buka platform online. Dan sekarang ni banyak online kan. Yang mana yang saya cakap saya nak ni, saya buat Kopok Leko, apa perlu saya buat, apa yang perlu saya pastikan Kopok Leko saya tahan lama. So saya akan kumpul lah semua peniaga Kopok Leko duduk di hadapan saya secara dalam talian. So saya terangkan daripada A sampai Z, insyaAllah. Macam tu lah. Puan Faizah ada media sosial ke untuk mudah orang menghubung, ataupun penonton-penonton di Facebook ada Facebook page ke yang boleh ditonton? InsyaAllah. Saya ada. So nanti saya tulis dekat, saya ada Instagram lah, ya, untuk tahun 2021 ni saya nak aktifkan Instagram saya. So boleh cari Cikgu Faizah, cikgu.faizah, ya. Boleh insyaAllah. Okey, Instagram bolehlah follow ramai-ramai. Mungkin insyaAllah nanti saya akan share lah. InsyaAllah doakan saya rajin bersosial media. Sebab saya ni bukan jenis seorang yang kaki media sosial lah. Ya, so insyaAllah dengan tahun azam baru ni, bagi saya lebih semangat ataupun rajin lah nak share ilmu dekat Instagram saya, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Faizah atas perkongsian yang sangat menarik lah. Banyak juga perkara yang saya tahu yang baru saya belajar mengenai sains dan teknologi makanan ni,
dia dalam kursus universiti bukan saja kita nak cerita pasal ingredient makanan, tapi ada pula minor makanan Islam tu pun satu perkara yang baru bagi saya kan, dan prospek-prospek kerjaya yang berbeza, dan mungkin pada penonton-penonton semua mungkin yang nak berminat untuk mengambil kursus pengenali makanan, tak semestinya tuan-tuan dan perempuan nak berniaga saja. Kalau cikgu-cikgu semua pun bagus untuk tahu ilmu-ilmu dalam kursus pengenali makanan ni. Boleh kita ceritakan kepada murid-murid ni. Untuk pengetahuan lanjut nanti saya tinggalkan kontak nombor Puan Faizah untuk dihubungi nanti. Bolehlah hubungi beliau untuk maklumat yang lanjut. Jadi kita sesi terakhir ni kita tertinggal soalan kita ni tadi Puan. Apa soalan ni tadi? 3 jenis pencemaran ataupun bahaya terhadap makanan. Ya. 3 jenis pencemaran. Jadi kita ada satu je penyertaan malam ni oleh Tuan Haziq Raznin. Dia menjawab yang pertama sekali bakteria jahat. Nombor 2 suhu, dan yang ketiga ialah bahan kimia yang berbahaya. Jadi apakah jawapannya Puan? Okey, terima kasih Encik Haziq Raznin. Ya, mungkin soalan saya susah sangat kot, takut orang jawab. Kalau saya tahu tadi saya bagi soalan contoh yang simple ya, apron tadi tu. Kan? Kenapa kena pakai apron? Senang. Okey, tak apa. Okey, so tiga bahaya tu adalah betul. Haziq jawab betul, cuma nombor 2 tu kurang tepat. Okey, dia jawab nombor 1 bakteria jahat. Sebenarnya bakteria jahat tu dari segi bahaya biologi. Bahaya biological. Biological tu kita tak nampak. Ya, contohnya kuman lah. Kuman ada dalam makanan kita. Ada jahat, ada baik. Ada yang memang boleh membunuh, ada yang merosakkan saja. So pertama. Yang kedua adalah bahaya fizikal. Kita sebenarnya bahaya fizikal ni yang senang nak kata bahaya yang nampak. Contoh Cik Syihan dah bagi contoh tadi lah. Ada dawai stapler tu. Kan dawai pokok tu. Dia kita letak kat plastik, lepas tu buka, termasuk makanan. Makan sekali. Banyak kes Cik Syihan, budak-budak tercekik batu lah, kaca lah ada. Masa saya berkhidmat dulu, ada kaca dalam makanan. Okey, itu bahayalah. Antara contohnya rambut jatuh. Okey, yang ketiga adalah bahaya kimia lah. Betul Haziq jawab. Ya, bahan kimia. Bahan kimia ni banyak jenis lah. Mungkin semburan racun serangga, kita terlepas pandang, ataupun bahan pengawet yang kita letak kat makanan, ataupun bahan kimia semua jadi dekat makanan tu. Ya. Okey. Itu lah bahaya-bahaya. Saya baru teringat pula satu soalan, kalau Puan boleh berjawab soalan ni, sebab baru-baru ni kita boleh nampak orang berminat dengan makanan Korea kan. Jadi makanan Korea ni kalau kita tengok di YouTube ni, bila penghabisan masak dia tu, dia akan dia akan masakkan dengan blowtorch. Selamat ke sebenarnya blowtorch ni sebenarnya? Okey, sebenarnya dia kira bakar kan, dia bakar direct kan, api tu kan. Sebenarnya saya nak share lah, nak kata bahaya tak bahaya tu dia tetap ada bahan kimia lah. Sebenarnya bahan kimia ni dia boleh terurai ya bila makanan yang berlemak tinggi direct terus terkena haba sebenarnya. Sampai dia burn tu kan, ada kesan bakar tu. So maksudnya ada bahan kimia tinggi lah terhasil sebenarnya. Kita tak nampak bahaya kimia tadi, kita tak nampak sebenarnya, tapi dia akan jadi bahaya bila dia punya ni lah, dia ada jangka hayat dia kan. Betul. Tengok kita tak sihat, sakit lah, macam-macam lah penyakit datang. Itulah punca kita sebenarnya apa yang kita makan. Betul tak Encik Syihan? Betul. Dia banyak sebenarnya efek-efek kesihatan, kita panggil kesan kumulatif lah ya. Contohnya macam kita pakai earphone ni pun, sebenarnya kata earphone ni bukan dia sakit telinga pun, tapi sebenarnya dia terkumpul jangka masa panjang. Mungkin saya punya daya pendengaran dia umur 40 ni dah hilang. Contohnya lah kan. Mungkin boleh dikatakan analogi dia begitu juga. InsyaAllah. Okay, terima kasih kepada Encik Haziq kerana menjawab. InsyaAllah nanti suruh dia tinggalkan lah, saya nak bagi hadiah dekat dia. Tinggal kontak nombor ke macam mana ke. Tahniah kepada Encik Haziq kerana
mengikuti kita punya program sampai habis dan memenangi hadiah. Ya, InsyaAllah boleh kita boleh belajar lagi mengenai keselamatan makanan. InsyaAllah. Okey, sekali lagi. Encik Syihan. Yes, Encik Syihan, sorry ya. Macamnya saya nak tambah sikit yang pasal yang pembakaran tu. Ya. Ya. Sebenarnya tu dah pentingnya kita ada ilmu sebenarnya ya. So mana yang berminat dengan sains teknologi makanan, bila kita dah ada ilmu, kita mesti walaupun kita nak buat teknologi macam mana sekalipun, kita akan titik beratkan bahaya dan selamat ni. Kan? Sebab sekarang ni saya tahu ramai yang peniaga makanan ni dia ikut viral je sebenarnya. Ya, ingin mencuba. So tapi dia tak mendalami apa bahaya kat situ, apa bahaya kat situ. So saya harap sangat ya tak kisah pun kita menuntut ilmu sebenarnya. Kan, supaya kita lebih inilah supaya kita semua sihat. Ya, sebab takut makanan sekarang ni sebenarnya walaupun teknologi macam-macam, tapi itulah ilmu tu penting supaya kita tahulah kita ikut cara yang betul. Ya, sebab kalau ikutkan banyak lah Encik Syihan nak share tu lah, tak apa. Ya, mungkin sesi akan datang pasal minyak kan, makanan bergoreng kenapa kata yang bahaya, kenapa tak bahaya, banyak sangat. InsyaAllah mungkin kita ada sesi yang kecil mungkin di masa hadapan untuk topik-topik terima kasih Encik Syihan. Okay, terima kasih kepada terima kasih kepada Puan Faizah kepada semua yang menonton. Kita punya sesi FB Live ni sebenarnya ada satu sesi rahsia sebenarnya mungkin antara tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu semua ada nampak saya post soalan-soalan rahsia di grup-grup cikgu di Facebook jadi saya ingin tunjukkan dia punya jawapan ni mungkin tuan-tuan dan perempuan bila nak ambil ujian memandu akan nampak dia punya paparan seperti apa yang saya tunjuk sekarang ni mungkin ada nampak ke? Kalau besarkan sikit kita tak apa nampak Saya bila saya post dekat grup-grup cikgu saya letak yang berwarna. Tapi yang tak berwarna, kalau orang yang mempunyai kekurangan defisiensi penglihatan warna merah dan hijau, dia akan nampak hitam dan putih lah, dia akan susah nampak tulisan yang sebenar. Sebenarnya bukanlah tarikh rahsia, tarikh rahsia dia ialah tarikh yang kita ada sesi FB Live hari ini. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan semua, terima kasih sekali lagi kepada Puan Faizah kerana join kita punya program hari ini. InsyaAllah ada orang tulis 2 Januari 2 Januari Puan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah 2 Januari. InsyaAllah minggu depan kita ada seorang lagi ahli panel dalam kerjaya dalam STEM. Ini kerjaya yang sedikit berbeza daripada yang biasa kan. InsyaAllah sekali lagi terima kasih kepada Puan Faizah, terima kasih kepada semua penonton yang menonton daripada awal sampai habis. InsyaAllah kita dapat manfaatkan kita ilmu-ilmu ni kepada kita punya ahli-ahli di rumah, kita punya ahli masyarakat dan juga murid-murid insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.